Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Mira doakan agar anda sentiasa sihat dan sejahtera bersama yang tersayang. Teruskan 1 jam ini bersama kami di Nona untuk pelbagai pengisian bermanfaat dan penuh informasi. Hari ini, Nona bersiaran dari Gold Tree Boutique Hotel yang terletak di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Berada di tengah-tengah ibu kota, pengunjung boleh menikmati pelbagai kemudahan dan prasarana berhampiran. Lokasi ini mengetengahkan dekorasi dalaman berkonsep contemporary minimalis. Ia menggabungkan 3 elemen utama iaitu kayu, emas dan kamera vintage. Setiap perhiasan yang dipamerkan juga mempunyai kisah dan sejarahnya yang tersendiri. Menarik di Nona minggu ini. Ketika itu saya ada pertemuan dengan Elisa untuk promosi lagu saya dan memang saya tertarik dengan dia. Saya slip into her DMs lah. Mula-mula memang kita tak tahu apa sebab dia. Bila kita pergi ke hospital, rupa-rupanya Mawadah ada lubang pada dia punya diaphragm. Terpaksa dilakukan satu operation iaitu diaphragmatic hernia repair dia panggil. Buku ni berasal daripada Filipina. Kemudian boleh dihidangkan. Selamat mencuba. Cuba terangkan dan fahamkan kepada orang ramai bahawasanya rawatan untuk obesiti ini adalah rawatan untuk kesihatan. Kain songket halus tenunan dibawa orang masuk ke kota. Sudah bertemu dengan pasangan bagaikan cincin dengan permata. Sering diajukan soalan mengenai jodoh, penyanyi yang popular dengan lagu Hanya Kau Yang Mampu akhirnya memilih Elisa Alia Ilyas sebagai suri hidupnya. 3 tahun perkenalan sudah cukup untuk Aizat Amdan dan pasangan mengenali hati budi masing-masing. Mahligai Cinta meraihkan pasangan mempelai ini dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh keluarga dan teman rapat. Sayangku, telah tiba masanya. Aku ingin bicara tentang rasa yang terpendam lama. Percaya, aku benar mencinta. Bagaikan udara, ku perlu. Kalau dah jodoh, tak ke mana. Siapa sangka penyanyi yang tidak asing lagi dalam industri muzik tanah air ini bertemu jodoh dengan pasangan yang juga merupakan pengurus kerjayanya. 3 tahun menyulam cinta, merpati dua sejoli Aizat dan Elisa memilih tarikh 14 Ogos untuk disatukan. Sebenarnya sayalah yang memulakan langkah yang pertama. Ketika itu saya ada pertemuan dengan Elisa. Ketika itu ada interview untuk promosi lagu saya di Rakita Station. Jadi Elisa buat video interview dengan saya dan selepas tu saya tengok, oh memang saya tertarik dengan dia. Dan selepas tu saya, seperti social media, orang pengguna social media zaman sekarang, saya slip into her DMs lah. Memberi hantaran 3 berbalas 5 daripada pihak perempuan, Aizat sah bergelar suami dengan sekali lafaz. Muhammad Aizat bin Amdan. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan putriku Elisa Alia binti Ilyas dengan mas kahwinnya ringgit Malaysia 300 tunai. Aku terima nikah Elisa Alia binti Ilyas dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya rasa saya pernah cakap kat Elisa dulu yang pertama kali yang saya rasa betul-betul macam okey, ini sesuatu yang different ialah ketika saya time tu jatuh sakit. Saya macam bukan jatuh sakit serius, macam sesama biasa, demam je, dan dia menjaga saya dengan sebaiknya sampai saya elok. Dan itulah pertama kali
seseorang buat macam tu untuk saya lah, yang luar daripada family saya lah. So it's more of like what is not to like about Aizat. Dia budak baik, tak ada gossip about him and everything. And I think I've said this before, Aizat punya agama kot. Because he's very good with that. So I rasa macam dia boleh bring me to the right path in the future. Bagi Elisa, bergelar isteri kepada penyanyi popular kesayangan ramai, dia perlu terbuka menerima kehadiran peminat yang banyak menyokong kerjaya seni Aizat. Honestly, I okay je. In fact, I yang selalu macam, kenapa tak reply dia ni? Aizat yang macam, relax lah. So, I macam tak ada cemburu benda-benda macam tu. I trust him and I also believe in kalau boleh nak jadi, kita tak boleh nak halang. So, I berserah kepada Allah. But other than that, yeah, I mean, the girls can still like you. Saya rasa macam, peminat-peminat saya yang betul-betul saya punya peminat, mereka akan sokong apa saya lakukan. Dan saya memang terima kasih lah kepada peminat-peminat macam tu. Yang lain, saya tak boleh, I'm sorry lah. Macam mana. Ini adalah permulaan untuk kita orang. Jadi, kita nak minta semua doakan yang terbaik untuk kita. And thank you so much kepada semua yang beri effort dan beri kepercayaan kepada kami untuk menjadi versi kami yang terbaik. Meskipun tempoh perkenalan mereka singkat, keserasian antara kedua mempelai ini jelas terpancar. Anak saya ni anak pertama saya, dia anak perempuan pertama saya. Dia ni sejak dari kecil memang rapat dengan saya, very tough and bijak. Tapi alhamdulillah, dia dapat suami yang baik sekarang ni. Saya rasa dan saya doakanlah jodoh mereka ni berpanjangan sampai akhir hayat, insya-Allah. Alia, I wish you all the best. You know, I've been waiting for this moment. I'm happy for you, sayang. I'm happy for you. Selamat pengantin baru pada Ananda Aizat dan Ananda Elisa. Pertemuan ni memang jodoh yang kata different pole attract, because dua-dua tu memang bercanggah dia orang punya dia orang punya karakter, tapi sebab pencanggahan itulah make them stronger together. Because satu is an introvert, dia tu pendiam, and Alisa is like a live wire, so make everything lively and happy. So alhamdulillah lah, I think pertemuan ni memang Allah dah aturkan lah untuk Aizat. Yang lama sangat kita orang kata apalah jenis atau type wanita yang dia nak cari ini kan. And finally it's here now. Saya sebagai abang Aizat, saya selalu terbayang Aizat yang besar dulu tu. Saya membesar dengan dia kan. Dia macam nampak dia macam adik yang kita orang selalu dalam family ni yang kita orang manjakan lah kalau boleh. Itulah yang saya nampak. Sekarang ni dah kahwin, saya macam wah, rasa lain macam juga. Tapi alhamdulillah lah semua benda jalan lancar. To Aizat and Elisa, congratulations and I wish you all the best. Saya harap berkekalan sehingga ke akhir hayat dan make a lot of beautiful babies. Aizat ni orang dia very determined, dia very apa orang kata passionate buat dia punya kerja. Daripada kecil lagi bila saya kenal dia, memang dia salah satu daripada orang yang memang saya tahulah dia boleh kejar whatever yang dia work at, dia boleh kejar benda tu kalau dia very determined to actually do it. Selamat pengantin baru Aizat, tahniah. Semoga bahagiakan anak cucu and selalu bersabar dan banyakkan solat. Kita daripada Aizoners, ucapkan selamat pengantin baru. Finally, yes, Aizat 2022, yes! Majlis yang berlangsung di Epak Puchong Selangor ini diserikan lagi dengan kehadiran rakan-rakan selebriti yang turut sama meraihkan kedua mempelai. Hi Aizat and Elisa, just nak cakap tahniah, congratulations, I love you both so much. Memang dah lama kita best friends kan, dah nak dekat 12 tahun macam tu, maybe more. So I'm really happy for you Aizat on this special day, and Elisa, love to have you a part of our family. And congrats to the rest of Aizat punya family juga, and can't wait to hang out with you guys soon dekat LA. Yay. Selamat pengantin baru, semoga kekal hingga akhir hayat, dan sekiranya adalah
orang kata tu nasihat yang boleh dikongsi, dengar adalah perkataan yang paling sesuai saya rasa atau untuk anda berdua. Kepada Aizat especially, dengar kata Alicia, dan to Alicia juga sabar. Mungkin itu adalah tipikal rumah tangga punya perjalanan yang anda harus lalui. I dengan Alicia memang kita orang sebenarnya macam tak serius sebenarnya. Kita orang memang goofy sikit lah. Inilah kami. Okay, I tak pernah jadi diri I yang sebenar, and I terus tak perlu pura-pura jadi orang lain. I rasa dengan you. So itu, thank you so much for giving that. Yeah. Okay. I don't have much to say, but I'm just saying thank you for picking me, and thank you for believing in what I have in myself, and for always letting me be myself. Thank you. Bagai pinang dibelah dua, sama cantik, sama badan. Selamat menempuh bahtera perkahwinan. Semoga ikatan yang dibina Aizat dan Alicia kekal bahagia hingga ke syurga. Sindrom Wolff-Hershon atau WHS adalah sejenis sindrom kecelaruan kromosom jarang jumpa yang menyebabkan proses pembesaran fizikal dan perkembangan mental penghidapnya lebih perlahan berbanding kanak-kanak seusia. Diuji dengan penyakit ini sejak lahir, adik Mawadah Mahyudin yang kini berusia 12 tahun masih memerlukan bantuan orang sekeliling untuk bergerak dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Nona menyelami kisah ketabahan dan kecekalan kedua ibu bapa serta keluarga Mawadah dalam membesarkan anak syurga ini untuk inspirasi bersama. Bila kita fikir tu, kita akan rasa macam, wah, apa akan jadi dekat dia kan? Bila kami, especially kalau saya tak ada, kalau suami saya dah tak ada juga kan. Jadi macam jika ditakdirkan memang masa depan dia nanti saya tak bersama dia, saya serah sebulat-bulat dekat Allah. Dilahirkan bersaiz kecil dengan berat badan hanya 1.82 kg, pasangan ini tidak menduga anak bongsu mereka, Mawadah Mahyudin, mengidap sindrom Wolff-Hershon. Meskipun diuji, keluarga ini tetap bersyukur kerana dikelilingi keluarga dan persekitaran yang positif. Sebenarnya Mawadah dilahirkan di England, di United Kingdom pada 4 Disember 2009. Masa tu saya dengan anak-anak ikut suami untuk menyambung pelajaran PhD dia di University of Leicester. Jadi Mawadah dilahirkan di sana. Alhamdulillah, saya rasa itu satu blessing jugalah, satu hikmah dia bila dilahirkan di UK dengan sistem kesihatan dia yang begitu sistematik tu. Dalam umur dia 45 hari, tak salah saya. 45 hari. Mawadah tiba-tiba je macam menangis semua kan. Jadi mula-mula memang kita tak tahu apa sebab dia. Bila kita pergi ke hospital, rupa-rupanya Mawadah ada lubang pada dia punya diaphragm. Disebab yang itulah Mawadah terpaksa dilakukan satu operation jugalah kat sana dekat UK. Jadi itulah first operation yang Mawadah lalui, iaitu diaphragmatic hernia repair dia panggil. Bagi bapa Mawadah, dia tidak pernah menyangka bahawa sindrom yang dihidapi anaknya yang kini berusia 13 tahun adalah sejenis penyakit jarang jumpa. Jadi tapi lepas dimaklumkan, lepas dia lahir sebulan, dia maklumkan kata, oh dia ada satu kromosom disorder kan. Jadi kita pun masa tu kita macam tak pernah dengar benda baru kan. Tapi kita start tanyalah doktor. Jadi kita tanya doktor bagaimana anak ni, kemudian kita tanya macam mana dia punya keadaan, apa akan jadi pada dia. So mula-mula tu memanglah macam terkejut lah, tetapi selepas macam kita dapat tengok dia punya proses pembesaran dia, perlahan-lahan kita boleh terimalah keadaan dia dan nampak bahawa mungkin satu kebaikan juga pada Mawadah bila dia lahir dengan keadaan yang unik tu, ada sistem sokongan yang baik di sekeliling dia dan
doktor-doktor yang boleh bantu dia lah. Jadi kita rasa macam kita tenanglah dan taklah rasa susah hati. Biarpun mengharungi pelbagai cabaran dalam membesarkan Mawadah, ibunya sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak istimewa ini. Tak boleh nak expect apa yang akan jadi selepas ini. Especially bila kita diberitahu oleh doktor masa di awal umur dia tu yang anak you mungkin tak akan hidup lama. So macam kita mula-mula tu memang rasa macam okey, tak tahu nak react macam mana masa mula-mula tu. Dan cabaran-cabaran seterusnya cuma cabaran kita kena selalu ke hospital lah. Kalau dalam masa di awal umur Mawadah tu, kiranya saya rasa 5 tahun pertama tu memang kami sebulan 2-3 kali appointment lah di hospital dalam sebulan. Sebab dia terpaksa direferkan dengan doktor yang macam-macam lah, pakar kanak-kanak, pakar jantung, pakar neuro, sebab dia ada brain delay juga kan. Lepas tu gigi, sebab kira semua pakar-pakar lah kena jumpa. Walaupun balik ke Malaysia pun samalah. Jadi sebulan 2 kali 3 kali appointment tu biasa dulu. Jadi hidup kami ni cabaran dia adalah hospital je lah. Pasangan suami isteri ini perlu sentiasa memantau keadaan Mawadah, memandangkan dia sukar untuk bergerak sendiri tanpa bantuan. So malam kita buat tambahan terapi lah bagi dia berdiri ataupun bagi dia duduk atas wheelchair. Kalau wheelchair tu ada di rumah kita kan, sebab ada kita hantar ke tempat dia sekolah dia tu, tempat terapi dia tu. Tapi tambahan terapi sedikit lagi dalam sejam lebih, kemudian time dia tidur lah. Jadi rutin dia macam tu. Dan dia ada pengasuh lah juga yang sangat baik, mengasuh dia. Boleh jagalah maksudnya dengan baik, bagi makan dan buat macam saya tadi lah, maksudnya mandikan dia, bagi makan, dah ready bila petang kita orang pergi ambil pukul 5 macam tu, 5.30. So rutin dia macam tu lah. Selain ibu bapa, tanggungjawab menjaga Mawadah turut digalas oleh abang sulungnya. Adik dia sekarang dia tak boleh berjalan, tak boleh apa ni kan. Jadi kalau nak bagi mandi, dia nak tukar pampers ke apa ke, mak ayah lah ni makin tak larat. Jadi saya salah seorang abang macam kena inisiatif untuk tolong mak ayah. Saya ada rumah tu mungkin bagi mak ayah senang sikit lah. Setiap kisah suka duka dan catatan penting ketika di awal kelahiran Mawadah turut disematkan dalam sebuah buku berjudul Mawadah yang Istimewa. Menulis buku ni memang totally disebabkan kami rasa kami perlu bukukan catatan kami semasa 2 tahun Mawadah di UK. Jadi buku ni betul-betul tentang apa yang kami lalui dengan Mawadah sebelum Mawadah dilahirkan, ketika Mawadah dilahirkan dan sepanjang 2 tahun kami berada di England lah. Harapan saya dan doa saya kepada anak saya Mawadah ni, saya harap dia akan terus membesar dengan sihat, kuat, happy, dan memang harapan yang tak pernah padam. Saya harap dia dapat pimpin tangan saya dan seluruh keluarga kami masuk syurga dengan dia. Kita pun dah usahakan, saya rasa, untuk kerajaan bagi perhatian kan. Kalau tak salah saya dah ada apa yang kita panggil jawatankuasa penyakit jarang jumpa peringkat nasional, mungkin di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi itu adalah langkah-langkah baik yang telah dimulakan dan mungkin kerajaan melalui jawatankuasa ni boleh bagi perhatian lebih serius untuk iktiraf hak anak-anak ni kan. Penyakit jarang jumpa, of course dia orang perlukan perhatian daripada akses kesihatan kan, dan perhatian daripada doktor dengan lebih berbanding budak-budak biasa. Semoga semangat dan sikap positif keluarga Mawadah dalam menjalani kehidupan penuh cabaran ini boleh dijadikan contoh serta inspirasi buat semua. Nona mendoakan agar anak syurga ini sentiasa dilindungi dan seluruh keluarganya dipermudahkan segala urusan dalam membesarkannya.
Apabila menyajikan juadah istimewa buat keluarga maupun tetamu yang datang berkunjung, pastinya lebih menarik dan lengkap jika dihidangkan bersama pemanis mulut. Segmen Air Tangan minggu ini berkongsi cara penyediaan buko pemanis mulut yang berasal dari negara Filipina. Rasanya yang manis dan berlemak menjadikan hidangan ini semakin popular dan digemari ramai. Hai, Assalamualaikum. Okey. Hari ni Cik nak tunjukkan resepi buko yang tengah duk viral sekarang ni tau. Okey. So, buko ni berasal daripada Filipina. Tapi sejak 2 menjak ni, buko ni sangat-sangat viral dekat Malaysia. Okey. Jadi, apa kata Cik nak tunjukkan cara-cara untuk buat buko. Sebelum tu, mari Cik nak tunjukkan bahan-bahannya. Untuk membuat buko mangga, sediakan serbuk agar-agar, gula, garam, susu penuh krim, krim putar, susu pekat, sagu, sari kelapa, kordial mangga dan buah mangga. So, mula-mula sekali kita masukkan air. Okey. So, seterusnya kita akan masukkan kordial. Okey, masukkan kordial. Okey, masukkan. Jenama apa pun tak kisah. Okey, seterusnya kita akan masukkan serbuk agar-agar. Nak pakai serbuk jelly pun boleh. Tabur rata serbuk agar-agar ke dalam kuali dan tunggu sehingga air mendidih. Kita akan tuangkan ke dalam bekas ataupun loyang. Okey. So, nak tapih dulu pun boleh bagi mengelakkan ada ketul-ketul ataupun nak terus tuang pun boleh. Okey, so tuangkan. Kemudian kita sejukkan dalam peti ais sekurang-kurangnya 1 ke 2 jam. Potong bentuk dadu puding yang telah sejuk, kemudian tuangkan ke dalam bekas. Okey, seterusnya Cik Dan akan tunjukkan cara untuk kita nak buat kuah buko ni. Okey, mula-mula sekali Cik Dan tuangkan kita punya susu full cream. Susu pekat manis. Okey. Dalam pembuatan buko ni, Cik Dayan masukkan garam. Mesti pelik kan? Kenapa kita masukkan garam dalam adunan buko ni, adunan kuah ni? Sebab nak bagi rasa kuah ni lemak-lemak dan tak terlalu manis, okey? So, sedikit saja garam ni. Rahsia dalam buat buko yang sedap bila kita masukkan whipping cream. Seterusnya, campurkan puding yang telah dipotong tadi ke dalam bekas bersama sagu yang telah direbus dan dibersihkan. Kemudian, masukkan semangkuk buah mangga yang dipotong dadu. Sari kelapa ditambah sebagai pelengkap rasa. Akhir sekali, untuk rasa yang lebih menyegarkan, masukkan ais ke dalam mangkuk dan kacau. So, dah pun siap kita punya buko mangga. Tadi kita dah buat buko mangga kan? Kali ni special tau. Cik nak tunjukkan resepi buko coklat. Bahan-bahan yang diperlukan tidak banyak berbeza daripada resepi buko mangga. Sediakan 1 liter susu penuh krim, serbuk agar-agar, garam, susu pekat manis, susu cair, serbuk koko dan sagu. Kita masukkan susu full cream. Terusnya Cik masukkan pula susu pekat manis. Okey. Seterusnya Cik masukkan juga garam halus. Okey. Kita masukkan serbuk agar-agar. Okey, serbuk agar-agar ni Cik masukkan layang-layang di bahagian atas. Jangan terus tuang seketui macam tu. Kita tak nak kita punya agar-agar ni berketui. Langkah seterusnya, masukkan serbuk koko ke dalam kuali dan kacau sehingga sebati. Kemudian, tunggu sehingga bancuan puding coklat mendidih dan tuangkan ke dalam loyang. Adunan ini perlu disejukkan selama beberapa jam. Okey, so dah kerah dah kita punya puding kita, puding coklat kita. Okey, so Cik Dayan potongkan dia.
Okey, potong ikut saiz yang kita nak lah. Macam Cik Ryan ni potong kecil-kecil saja. Potong puding coklat berbentuk dadu dan asingkan ke dalam bekas. So, okey, ni sagu yang kita dah masak bagi kembang. Okey, so sagu ni Cik Ryan akan colourkan dia dengan warna coklat untuk lebih rasa pure coklat tu. Okey, Cik Ryan masukkan 1 sudu besar Imalco coklat. Okey, Imalco ni boleh dapat di kedai bakery sahaja. Okey. So, kat sini Cik Ryan tunjuk bahan untuk kita buat kuah coklat kita. Okey. So, mula-mula sekali Cik Ryan masukkan susu full cream. Untuk dapatkan rasa coklat kita yang lebih berlemak macam tu, Cik Ryan masukkan juga susu cair. Susu cair tin. Okay, susu pekat manis. Okey, kalau nak lebih manis, hampa boleh tambahkan lagi lah kemanisan dalam kita punya kuah ni. Seterusnya, campur sedikit garam untuk rasa yang lebih berlemak. Kemudian, masukkan sagu yang telah diwarnakan ke dalam bekas. Tuangkan puding coklat bersama sedikit sari kelapa sebagai pemanis tambahan. Langkah terakhir, masukkan ais ke dalam bekas sebagai pelengkap hidangan buko. Kemudian boleh dihidangkan. Selamat mencuba. Dengan hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah dan senang didapati, hidangan buko yang enak ini boleh disediakan dengan mudah. Hasil kajian yang dijalankan oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity (NHMS) mendapati lebih 50% daripada rakyat Malaysia mempunyai masalah berat badan berlebihan. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana masalah obesiti boleh meningkatkan risiko mendapat penyakit kronik. Selain pembedahan bariatrik, belon perut elips merupakan antara rawatan alternatif yang selamat untuk individu menurunkan berat badan. Prosedur rawatan ini juga lebih mudah dan tidak melibatkan sebarang pembedahan. Ikuti kupasan lanjut bersama Profesor Madya Datuk Dr. Nik Riza Kosai Nik Mahmud. Mempunyai berat badan yang ideal dan sihat adalah impian setiap individu. Saban hari, pelbagai kaedah dan produk kesihatan dihasilkan bagi menampung kehendak sosial ini. Belon perut elips adalah antara rawatan yang semakin popular dan menjadi pilihan masa kini. Penyakit obesiti ini menarik sekurang-kurangnya 100 masalah-masalah perubatan. Dan antara yang biasanya adalah seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sindrom berhenti bernafas tengah malam atau OSA, fatty liver dan sakit sendi. Okey, antaranya. Jadi ramai pesakit sudah buntu bila mereka dah tak berjaya dengan cara normal seperti diet dan exercise. Kita kena cuba terangkan dan fahamkan kepada orang ramai bahawasanya rawatan untuk obesiti ini adalah rawatan untuk kesihatan. Kita bukan untuk kosmetik. Antara kriteria umum adalah BMI 27 ke atas dan pesakit mesti ada indikasi seperti simptom-simptom yang mengganggu kehidupan pesakit. Contohnya dah masalah sakit sendi, dah ada fatty liver, dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi. Berlainan daripada kaedah rawatan sedia ada, rawatan belon ini tidak perlu melalui prosedur pembedahan dan hanya mengambil masa yang singkat untuk dijalankan. Ini adalah kapsul. Di dalam kapsul itu adalah belon yang kempis. Dan ini adalah tube yang mana dia akan disambungkan dengan belon yang kempis. Okey. So, prosedur dia amat simple, mengambil masa dalam 10 ke 15 minit sahaja, di mana
patient akan letak kapsul dalam mulut macam andainya seseorang itu menelan pil yang besar, macam multivitamin yang besar tu. So bila dah dalam mulut, kita suruh pesakit minum air, dan sekaligus bila pesakit tu telan, pil ni akan masuk terus dalam esophagus dan mengambil masa mungkin dalam 2 ke 3 minit untuk pil ni berada di dalam perut. Kita akan buat X-ray dan confirm position atau posisi kapsul di dalam perut. Lepas itu kita akan sambung tube ni kepada drip. So cecair sebanyak 550 cc akan dimasukkan ke dalam belun. So belun ni dah dalam perut kita. So belun ni akan kembang, dan bila dah dipenuhi dengan 550 ml cecair, kita akan ambil satu lagi X-ray untuk confirm yang balon tu dah kembang. Okey. So ini adalah balon yang dah kembang. So balon ni akan duduk dalam perut. Okey. So kita ambil X-ray dan selepas confirm kita akan cabut tube ni, sebab tube ni akan sambung dengan balon ni. Dia akan keluar melalui mulut lah. So kita cabut. So kita akan biarkan balon ni dalam perut dan selama 4 bulan, dan selepas 4 bulan memang balon ni didesain sebab jika kita nampak ada macam tingkap kat sini, ada satu patch, dan dekat dalam ni patch ni dilekatkan melalui ada suture. So cecair dalam ni akan hakis suture tu. So bila sampai 4 bulan, suture tu akan hancur dan balon ni akan terbuka. So air akan mengalir keluar. So balon ni akan kempis. So dia akan just keluar bila pergi ke tandas. Bagi Datin Rozana Masila, rawatan ini bukan sahaja dapat mengembalikan berat badan yang ideal, malah keadaan kesihatannya juga semakin pulih. Kini beliau dapat melakukan aktiviti harian dengan lebih baik dan cergas. Banyak perubahan dalam masa sebulan tu. Saya rasa gastrik saya memang baik. Luka-luka dalam perut tu, bila kita sebulan lepas pemasangan tu, kita akan berjumpa doktor check, dan melalui pemeriksaan tu usus saya back to normal. Jadi saya rasa tak ada masalah. Dulu kalau ikut saya sekejap murung, ya, kadang-kadang gastrik saya rasa macam kita boleh pingsan, tak sedar, ya. Jadi dengan rawatan balon ini, sebab kita disiplin dari segi pemakanan, dan kita tak boleh ambil sebarangan pemakanan. So saya memang rasa selesa, alhamdulillah sampai sekarang. Dan kata dalam masa sebulan tu memang berat saya turun dalam 10 kilo. Prosedur yang mengambil masa lebih kurang 15 minit ini mampu membaiki kondisi kesihatan sekaligus mengembalikan keyakinan diri pesakit. Confidence tu memanglah best sekali lah, sebab kita rasa dari segi aura, kalau kita tengok kan aura kita masa kita sakit dan tak sihat, badan berat, ya, kita selalu rasa memang orang kata murung lah keadaan tu. Daripada situ saya rasa membantu kita punya kesihatan dan mungkin saluran darah kita, pendarah kita cantik, ya. So confident tu akan kita nampak dalam lepas 2 minggu, nampak aura kita, muka kita nampak bersih dan cantik, segar. Paling penting sekali untuk elakkan keraguan, pasien kena mendapat informasi dan fakta mengenai balon dengan tepat. So cara terbaik adalah kena jumpa pakar yang mana yang tahu, yang mana sudah ada pengalaman memasukkan balon dan sudah ada pengalaman tengok pasien daripada kemasukan sampai dah keluar dan sampai setahun. Setiap rawatan kesihatan mempunyai prosedurnya yang tersendiri. Anda mesti mendapat nasihat pakar bertauliah sebelum mencuba sebarang kaedah rawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu buat semua penonton Nona. Kami hidangkan pelbagai pengisian dan pengalaman berharga. Untuk menjadi seorang juruterbang bukan mudah. Saya ada kru saya dalam kapal, saya ada passenger saya tak boleh panik apa semua because of saya ada tanggungjawab saya satu kapal tu.
Saya banyak berkongsi pendapat, berkongsi kisah dengan family EB yang lain. Saya dapat semangat. 25 Ogos 2022, genap 37 tahun rancangan Nona ke udara di TV3. Sepanjang bersiaran, Nona telah melalui pelbagai evolusi namun masih kekal sebagai program TV pilihan wanita Malaysia dengan capaian sehingga 2 juta tontonan. Lebih manis, baru-baru ini, sekali lagi Nona telah dipilih untuk menerima anugerah khas bagi program TV terbaik memperkasakan wanita pada Majlis Anugerah Perniagaan Terbaik Malaysia MBBA 2022 yang berlangsung di Hotel Mandarin Oriental, Kuala Lumpur. Anugerah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, mantan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi selaku tetamu kehormat. Nona memang memperkasakan wanita-wanita, especially walaupun kita ada juga kisah-kisah golongan lelaki, tetapi kita lebih mengkhususkan golongan wanita. Dan bila kita dapat award ni, kita rasa macam orang luar pun menghargai apa yang Nona buat. So dengan harapan in future Nona boleh lebih berkongsi pelbagai maklumat tentang pemerkasaan wanita lah. Congrats Nona and all the team. Semoga kita buat lebih baik lagi untuk berkongsi maklumat dan pelbagai informasi lah. Macam slogan Nona, Nona inspirasi wanita buat semua. Penganugerahan khas Nona dibuat berdasarkan kepada kriteria peranan dan populariti program ini yang menjadi rancangan TV wanita pilihan utama di Malaysia. Pada majlis yang sama, Media Prima berhak juga turut menerima anugerah perniagaan terbaik dalam kategori penyiaran TV pilihan ramai. Semoga Nona terus sukses dan menjadi medium terbaik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat, khususnya buat golongan wanita. Tahniah kepada semua yang berjaya. Membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan juga adalah satu perkara yang baik. Namun, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita adalah lebih mulia. Tetapi, yang lebih luar biasa dan paling tinggi nilainya adalah apabila membalas kejahatan orang kepada kita dengan kebaikan. Inilah sikap yang terpuji. Baiklah, hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Terima kasih diucapkan kepada Gold Tree Boutique Hotel kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Jangan lupa layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Semoga bertemu kembali di minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja